Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Santa 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Bayaran Gaji April dan Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri BKKA penjawat awam dan pesara diawalkan dari 17 April kepada 14 April. Perubahan tarikh bagi membantu meringankan beban membuat persediaan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Untuk BKKA penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak akan menerima RM700 manakala pesara RM350. Sementara itu, bayaran BKKA kepada pesawah, pekebun kecil getah, nelayan dan sukarelawan beruniform turut diawalkan kepada 14 April. BKKA golongan pesawah, pekebun dan nelayan melibatkan bayaran RM200, manakala anggota rela, APM, sukarelawan bomba dan polis pula RM300. Sistem pemberian subsidi bahan api secara bersasar dijangka siap pada Julai atau Ogos ini. Tarikh penguatkuasaannya masih belum ditetapkan. Pemberian subsidi bersasar itu akan tetap meliputi pengangkutan awam selain kenderaan pengguna, barangan dan nelayan. RM4.1 bilion berjaya dijimatkan hasil pemberian subsidi elektrik secara bersasar pada separuh pertama tahun ini. Sekiranya subsidi diberi tanpa bersasar pula, jumlahnya adalah RM14.9 bilion. Ujian teori bagi pengambilan lesen vokasional untuk kategori lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen kenderaan barangan GDL dimansuhkan. Untuk itu, calon bagi pengambilan lesen vokasional PSV dan GDL hanya perlu menduduki dan melengkapkan kelas teori sebelum lesen PSV dikeluarkan. Namun, calon kategori lesen PSV untuk bas dan GDL untuk lori bersendi masih wajib melalui latihan dan lulus ujian amali atau praktikal sebelum mendapat lesen vokasional. Tempoh proses permohonan permit kerja bagi ekspatriat akan dipendekkan kepada 5 hari waktu bekerja berbanding 87 hari sebelum ini bermula Jun. Tempoh pemprosesan 5 hari tersebut adalah bagi permohonan permit baharu atau urusan pembaharuan permit. Tarikh melihat anak bulan Syawal ditetapkan pada petang Khamis 20 April di 29 lokasi terpilih seluruh negara. Pejabat penyimpan mohon besar Raja-Raja memaklumkan Majlis Raja-Raja mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Pengisytiharan 1 Syawal dibuat pada malam itu juga. Padah pecahkan cermin pintu rumah bekas isteri seorang jurukimpal didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate selepas mengaku bersalah atas kesalahan itu. Magistrate turut memerintahkan Muhammad Syariman Zulkapri, 46 tahun, dipenjara 5 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Seorang mekanik dihukum penjara 18 tahun dan 13 sebatan di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak kandungnya. Keputusan itu dibuat selepas tertuduh yang berusia 47 tahun mengaku bersalah ke atas kedua-dua pertuduhan. Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas 5 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu. Ia bagi kemudahan cuti seberang laut berjumlah lebih RM1.18 juta antara 2013 dan 2017. Mengikut kesemua pertuduhan, tertuduh selaku Menteri Besar Perlis didakwa menggunakan beberapa dokumen mengandungi butiran palsu kemudahan cuti seberang laut ke London sedangkan tiada sebarang perjalanan dibuat. Seorang kanak-kanak perempuan maut dalam kebakaran melibatkan 2 buah rumah di Kampung Pisang Air Hitam Pulau Pinang malam tadi. Mangsa G. Sri Livanya 7 tahun manakala terdapat seorang lagi wanita berusia 50 tahun yang turut mengalami kecederaan di tangan. JBPM menerima panggilan pada pukul 11.19 malam dan kemusnahan kebakaran adalah 80% pada rumah pertama manakala 50% pada rumah bersebelahan. 4 kenderaan mewah yang sepatutnya dipamer di galeri jualan musnah terbakar tengah malam tadi. Insiden berlaku di arah Damansara ketika kerja menurunkan kenderaan terlibat daripada lori pengangkut berjalan. Semua kenderaan dianggar bernilai sehingga RM1.5 juta.
Aktiviti menyeludup masuk 2 juta batang rokok putih dengan nilai hampir 1.2 juta ringgit di muara Sungai Setiu berjaya dipatahkan pagi semalam. Ia hasil maklumat risikan selama beberapa hari oleh Maritim Terengganu menerusi Seruk. Sebuah bot maritim ditugaskan bagi memantau lokasi yang dikenal pasti iaitu di persekitaran perairan Besut. Di Kelantan, pihak Kastam merampas 900,040 batang rokok seludup pelbagai jenama bernilai lebih RM606,000 termasuk cukai. Rampasan dibuat menerusi 3 operasi berasingan di Pasir Putih dan Macang Selasa lalu. Kesemua rokok berkenaan dipercayai diseludup dari selatan tanah air untuk pasaran di negeri itu. 6 notis kompaun atas kesalahan menghisap rokok dan rokok elektronik vape dikeluarkan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor. Penguatkuasaan dijalankan semasa perlawanan JDT menentang Kedah Darul Aman FC yang melibatkan nilai kompaun berjumlah RM700. Stadium diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. 89 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan di Johor Bahru. Antaranya membabitkan makan, minum dan menghisap rokok secara terbuka serta menjual makanan, minuman dan rokok kepada orang Islam. 12 tangkapan turut dilakukan atas kesalahan pungutan khairat mengutip tabung tanpa kebenaran Majlis Agama Islam Negeri Johor. Perdana Menteri bersama kira-kira 1,500 penduduk di Manjoy, Perak menyertai majlis berbuka puasa. Untuk perkembangan semasa, kita langsung bersama Fahmi Muhammad Noor. Baik, terima kasih Faiz. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh sekitar jam 4.30 petang tadi. Ketibaan beliau disambut Menteri Besar Dato' Sri Sarani Mohamad dan beliau selepas itu terus bergerak ke program sumbangan tunai rahmah di Bank Simpanan Nasional BSN cawangan Bandar Meru Raya di Ipoh ini. Perdana Menteri kemudian berkesempatan beramah mesra dan menyantuni peniaga dan pengunjung di Bazar Ramadan Taman Jati di Ipoh dan beliau meluangkan masa kira-kira 15 minit di lokasi tersebut. Selepas itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyertai kira-kira 1,500 tetamu, antaranya pelajar tahfiz, anak yatim, penduduk setempat dan jemaah masjid dalam majlis berbuka puasa rahmah Ramadan dan solat maghrib di Masjid Ittihadiah Kampung Tengku Husin Lama di Manjoy. Dan dalam ucapannya, Perdana Menteri menegaskan pendirian kerajaan untuk menontahkan miskin tegak di negara untuk tahun ini. Sehubungan itu, beliau turut meminta kerjasama daripada kerajaan negeri untuk menggerakkan pelbagai usaha yang telah dirancang. Dan beliau juga dengan tegas mahu tiada lagi keluarga miskin tegar yang tidak disantuni. Selesai majlis berbuka puasa di masjid ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan bergerak pula ke Masjid Gofran di Manjoy untuk solat isyak, tarawih dan juga jamuan moreh sebelum dijangka kembali pulang ke Kuala Lumpur pada malam ini juga. Jadi setakat itu apa yang dapat saya kongsikan untuk Kanta 744. Kembali bersama Faiz di Angkasa Puri. Silakan. Fahmi, terima kasih. Majlis Agama Islam Melaka MAIM menyasarkan 5.8 juta kutipan zakat fitrah tahun ini. MAIM optimis jumlah itu mampu dicapai berdasarkan kutipan tahun lalu yang berjaya melebihi sasaran iaitu 5.6 juta ringgit. Kadar zakat fitrah negeri itu ialah RM7, RM14 dan RM21 mengikut jenis beras yang dimakan. Tiada kenaikan melampau harga daging import di pasaran. Begitu juga barangan kawalan seperti telur, ayam bulat dan daging import. Tiada sebarang kenaikan harga. Harga daging lembu dan kerbau import masih terkawal iaitu RM18 hingga RM21 sekilogram mengikut grade. SWM Environment menjangkakan peningkatan sisa pepejal sekitar 10% menjelang Aidilfitri. Ia berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan setiap tahun terutama pada bulan Ramadan. Dalam tempoh 5 tahun, sisa pepejal meningkat sehingga 21%. 44.5% daripada sisa pepejal yang dikutip pula adalah sisa makanan.
Had usia maksimum penggunaan kenderaan dalam kelas teksi dan e-hailing dilanjutkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2023. Dasar itu terpakai ke atas kenderaan e-hailing di seluruh negara dan semua teksi di semenanjung Malaysia. Ia merangkumi teksi biasa, teksi lapangan terbang dan teksi mewah. Dengan pelaksanaannya diharapkan beban pemandu teksi dan e-hailing dapat diringankan. Taiwan kini berada dalam keadaan siap sedia berikutan simulasi latihan ketenteraan oleh China. Latihan itu mencetuskan kecaman daripada Taipei dan menggesa sekatan dibuat oleh Washington. Operasi latihan 3 hari dinamakan Joint Sword itu termasuk latihan mengepung Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengesan 71 buah pesawat tentera udara dan 9 kapal perang tentera laut China di sekitar kepulauannya dalam tempoh 24 jam lalu. Arab Saudi dan pejuang Houthi Yaman mengadakan rundingan bersemuka pada Ahad di Sana'a. Ia bertujuan untuk mengembalikan genjatan senjata di negara yang dilanda perang itu yang berakhir pada Oktober 2022. Oman menjadi pengantara rundingan antara kerajaan Yaman, Arab Saudi dan kumpulan Houthi. Namun agenda rundingan itu tidak didedahkan. 5 orang terbunuh dalam kejadian runtuhan salji di pergunungan Alps, Perancis. Runtuhan salji berukuran 1,000 meter panjang dan 100 meter lebar itu berlaku di wilayah Haute-Savoie. Mangsa yang masih belum dikenal pasti sedang melakukan aktiviti mendaki berhampiran glasier di Almachet ketika kejadian. Tiada amaran runtuhan salji dikeluarkan di wilayah itu oleh Perkhidmatan Cuaca Meteo France. Di Mesir pula, 2 mayat ditemukan di bawah runtuhan bangunan selepas kejadian letupan. Mayat itu ditemukan kira-kira 24 jam selepas letupan meruntuhkan bangunan 4 tingkat berkenaan. Pekerja penyelamat terus mencari sekurang-kurangnya 6 mangsa yang masih belum dijumpai. Kebakaran berterusan di bawah runtuhan menyukarkan tugas penyelamat dan anggota bomba. India diunjurkan menjadi negara paling ramai penduduk di dunia dengan lebih 1.4 bilion penduduk pada separuh kedua April. Angka itu mengatasi bilangan penduduk China. Bancian pada 2011 telah meletakkan penduduk India pada 1.21 bilion. Dalam tempoh 12 tahun, terdapat pertambahan 210 juta penduduk. Syarikat pembuat automobil Tesla mengumumkan akan membuka sebuah kilang mega factory di Shanghai, China. Pembinaan akan bermula pada suku ketiga tahun ini dan dijangka beroperasi pada suku kedua 2024. Ia mengkhususkan kepada penghasilan megapack iaitu produk penyimpanan tenaga. Kilang itu mampu menghasilkan sebanyak 10,000 megapack setahun yang akan dijual ke seluruh dunia. UMW Aerospace meraih kontrak untuk mengeluarkan selongsong bagi enjin pesawat Rolls-Royce Trent 1000 dan Trent 7000. Untuk itu, syarikat memperuntukkan pelaburan mencecah RM65 juta bagi menyediakan penghilangan kimia dan proses penghasilan produk. Ia menjadikan UMW Aerospace syarikat pertama di Asia Tenggara yang membangunkan keupayaan penghilangan kimia untuk industri aeroangkasa. Koperasi Serbausaha Makmur Berhad Kosma bersetuju mengagihkan dividen modal share sebanyak 55% kepada anggotanya bagi tahun 2022. Jawatankuasa pentadbir Kosma turut bersetuju membayar agihan keuntungan unit ladang sebanyak RM6,500 seunit kepada setiap anggota. Ia membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM60.6 juta dengan menggunakan keuntungan tahun semasa tanpa menggunakan wang rizab sedia ada. 38,000 permohonan awal pengeluaran bersyarat diterima bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA2 KWSP setakat semalam. Bagaimanapun, ia masih tertakluk kepada kelulusan pihak bank untuk permohonan yang layak. Secara keseluruhan dianggarkan 4.1 juta ahli layak memohon FSA2 berdasarkan baki melebihi RM3,000 dalam akaun 2. Maybank memperkenalkan ciri keselamatan baru penyelesaian kill switch sebagai tambahan kepada ciri penyaktifan akses Maybank to You dilancarkan akhir Januari lalu. Ciri tambahan itu membolehkan pelanggan menyekat penggunaan kad bank buat sementara waktu sekiranya terdapat transaksi diragui. Ia boleh diaktifkan melalui Maybank to You atau aplikasi MAE.
SPNB yakin projek Aspire Residence di Cyberjaya yang dikategorikan sebagai projek sakit dapat disiapkan dan diserahkan kepada pembeli menjelang September ini. Ketika ini, projek tersebut telah mencapai 93% kemajuan melibatkan 3 blok dan 1,168 unit kediaman. Projek tersebut telah diambil alih oleh kontraktor baharu bermula Mei tahun lalu bagi memastikan kelancaran dan disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Kadar pengangguran pada Februari 2023 turun kepada 3.5%. Bilangan penganggur pada Februari terus menunjukkan tren penurunan iaitu 0.7% kepada 591.9 ribu orang. Kadar penyertaan tenaga buruh pada bulan berkenaan juga lebih tinggi iaitu 69.9% berbanding 69.8% pada Januari. Situasi menggalakkan itu berikutan pertambahan berterusan bilangan penduduk bekerja susulan bilangan penganggur menunjukkan tren penurunan. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Farhatul Aisyati Uthman untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia Madani.